Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Anda menonton Buletin Pagi 6 Mei. Kita terus ke tajuk utama pagi ini. Lebih 600,000 mohon rentas negeri. Juga 13 negara masih bebas COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Diraja Malaysia menerima 605,723 permohonan perjalanan antara negeri melalui aplikasi Mudah Alih Gerak Malaysia. Permohonan itu untuk pergerakan rentas negeri bermula esok hingga 10 Mei ini membabitkan mereka yang terkandas di kampung sejak fasa pertama Perintah Kawalan Pergerakan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Mohamad berkata, sehingga jam 12.30 malam 4 Mei, aplikasi Gerak Malaysia sudah mempunyai 1,364,000 muat turun. Melalui aplikasi itu, orang ramai masih boleh log masuk Gerak Malaysia dan memberikan alamat asal serta alamat destinasi dituju. Polis perlu membuat perancangan dan mengatur penugasan untuk memudahkan perjalanan. Permohonan pergerakan rentas negeri juga boleh dibuat secara manual dengan pemohon dikehendaki untuk memuat turun permit pergerakan PKP dari laman web PDRM atau boleh mengisinya di Balai Polis berhampiran melalui temu janji untuk mendapatkan kebenaran dari Ketua Polis Balai. Sebarang maklumat lanjut mengenai aplikasi itu dan permohonan perjalanan antara negeri, orang awam boleh melayari www.gerakmalaysia.gov.my. Sarawak bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat selepas prosedur operasi standard disesuaikan berdasarkan keadaan di negeri itu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Unggah Embas berkata, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri sedang meneliti SOP yang bersesuaian agar difahami pihak berkepentingan. State Minister charged with the responsibility over public health will make an order to regulate movement of people in affected area as well as to prescribe measures to prevent spread of the diseases. Tambahnya, kuasa berkenaan termaktub di bawah Seksyen 15 Ordinan Perlindungan Kesihatan Awam 1998. Sarawak setakat ini sudah mengenal pasti strategi bagi melaksanakan PKPB mengikut keperluan negeri itu. Kerajaan perlu untuk memastikan semua pihak untuk memahami SOP sebelum melaksanakan PKPB. Seterusnya, tahap siap siaga penguatkuasaan serta pemantauan bagi memastikan SOP dipatuhi apabila aktiviti ekonomi dibuka semula. Kawalan dan rondaan di sempadan negara di Kelantan ditingkatkan susulan pelaksanaan PKPB oleh kerajaan negeri. Ketua Polis Datuk Hasanuddin Hassan berkata, anggotanya akan dikerahkan bersama Angkatan Tentera Malaysia, Pasukan Gerakan AM dan Agensi Kawalan Sempadan Aksim. Ketika ini, sempadan Kelantan dan Thailand dikawal oleh ATM menerusi Op Merpati dan PGA menerusi Op Wawasan. Ia akan ditambah dengan kehadiran lebih ramai anggota polis bagi memastikan tiada warga asing meloloskan diri masuk tanpa kebenaran sah. Sekarang ini disebabkan oleh seperti mana yang telah disebutkan oleh pihak atasan dan pihak kerajaan bahawa kluster bawa penyakit mari ke sini ini sebahagiannya adalah daripada luar. Contoh daripada negara tak perlu sebutlah pada masuk sini. Jadi kita akan tebalkan lagi lapisan yang jaga sempadan. Bukan saja askar ataupun PJ yang jaga sekarang ini, tetapi kita akan tambah dengan pihak polis GD dan lain-lain agensi yang terlibat. Tebalkan lagi dia punya sempadan. Susulan PKPB sebanyak 36 sekatan jalan sebelum ini akan dikurangkan kepada 10 yang akan mengawal laluan ke sempadan antarabangsa iaitu sepanjang Sungai Golok. Sekatan jalan raya itu juga bagi mengawal pintu masuk negeri ke Kelantan iaitu laluan ke Perak, Pahang dan Terengganu. Jelasnya, sekatan jalan raya itu akan membenarkan hanya 4 penumpang dalam satu kereta bergerak atas alasan kerja atau terkandas.
Walaupun premis makanan di Pulau Pinang hanya membenarkan untuk bungkus dan bawa pulang, namun tinjauan di Georgetown mendapati jumlah pelanggan yang ramai terutama pada waktu puncak. Keadaan itu sekaligus menjejaskan penjarakan sosial di pusat jualan makanan. Situasi berkenaan dirakam di Jalan Perak Georgetown pada waktu tengah hari. Pelanggan berpusu-pusu ke premis makanan sehingga berlaku kesesakan di dalam dan luar premis makanan. Lokasi ini dapati tiada sebarang khidmat pemeriksaan suhu badan atau penyediaan cecair pembersih tangan. Kawalan lalu lintas dilakukan anggota rela namun tiada sebarang pemantauan keadaan sesak dalam premis. Kalau makan sini tak selamat lah. Bungkus balik baru So, macam mana anti punya bisnes? Bisnes kurang sikit tau. Pulau Pinang ketika ini berada dalam fasa persiapan PKPB sehingga Khamis ini sebelum perintah itu dilaksanakan sepenuhnya Jumaat ini. Di sebalik kebenaran untuk beroperasi, restoran dan kedai makan di Perlis digalakkan untuk melaksanakan jualan secara bungkus atau pandu lalu. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata ia alternatif sekiranya pengusaha yang terlibat tidak dapat mematuhi prosedur operasi standard SOP berkaitan. SOP sebagaimana ditetapkan Majlis Keselamatan Negara meliputi susun atur meja dengan jarak 2 meter, merekodkan kehadiran dan butir diri pelanggan serta mengambil suhu badan. Tempoh waktu perniagaan pula daripada 8 pagi sehingga 10 malam. Dining in tu itu kita ikut seperti mana yang disyaratkan oleh pihak persekutuan. Walaupun dia ada strict adherence, mesti mengikut peraturan-peraturan dari segi kebersihan dan juga dari segi kesihatan. Ya. Dalam perkembangan lain, Perlis turut membenarkan aktiviti beriadah seperti jogging dan berbasikal namun tidak dibenarkan dalam skala ramai. Setakat ini hanya 2 pusat rekreasi dibuka bagi tujuan itu iaitu di Denai Larian Pengkalan Asam dan Taman Awam Bukit Lagi sahaja. Berbanding tangkap dan menghukum sepanjang PKP sejak 18 Mac hingga 3 Mei lalu, polis di Petaling Jaya Selangor mengambil pendekatan mendidik dan menasihati masyarakat supaya menjadikan penjarakan sosial satu budaya. Pendekatan itu memandangkan bermulanya norma baru bersosial menerusi pelaksanaan PKPB. Polis telah melakukan rondaan di lebih 50 kawasan tumpuan di bandaraya berkenaan. Kita advise and educate masyarakat tadi. Sebab apa kita kena ingat, apabila dikatakan new normal ni, kita kena ingat perkataan new. It's new for the public and also new to the enforcers. Jadi kita kena tengok balik, kaji balik apa yang sesuai bagi kita sama-sama nak menjayakan PKP bersyarat ni. Anggota yang bertugas di lapangan akan memantau pematuhan penjarakan sosial dan SOP kesihatan yang perlu dijadikan gaya hidup baru masyarakat. Beliau terdahulu melakukan rondaan dan pemantauan Snapchat di Kampung Kayu Ara, Damansara. Sejak PKP bermula 18 Mac hingga kini, tahap pematuhan masyarakat di Petaling Jaya dianggarkan mencapai 90%. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah mengadakan sidang video khas bersama Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai penularan wabak COVID-19 di negeri terbabit. Baginda menzahirkan kesyukuran kerana tiada kes baru positif COVID-19 direkodkan di Pahang sejak 5 hari lalu. Sidang video hampir 15 minit itu berlangsung antara Baginda di Istana Negara dan Datuk Seri Wan Rosdi di Wisma Seri Pahang, Kuantan. Ketika sidang video, Baginda dipersembah perkembangan semasa penularan COVID-19 di Pahang yang sehingga kini merekodkan angka kumulatif 305 kes positif. Baginda turut dimaklumkan mengenai perkembangan Majlis Tindakan Ekonomi Pahang merangka plan untuk berhadapan pasca COVID-19. Selain pakej tambahan disalurkan, Kerajaan Pahang lebih 30 juta ringgit kepada golongan yang terkesan. Dua lelaki ditahan kerana menyeludup ketum untuk dipasarkan ke Pulau Langkawi. Bot suspek dipintas di Muara Sungai Baru berhampiran Perlis ketika waktu berbuka puasa. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Maritim Kedah dan Perlis, Kapten Maritim Zulinda Ramli, anggotanya sedang melakukan rondaan COVID-19 laut ketika PKP. Bot peronda maritim terserempak dengan sebuah bot fiber dalam keadaan mencurigakan yang secara tiba-tiba mengubah haluan. Sebaik dipintas, 12 beg plastik hitam berisi daun ketum seberat 150 kg ditemui dengan anggaran nilai pasaran RM9,000.
Kalau ikut pada masa yang kita buat tangkapan tu, diorang memang keluar daripada sini lebih daripada Tanah Besar di belah Perlis tu lebih kurang jam 6 petang. Dan diorang target sampai ke pulau lebih kurang pukul 7 waktu orang nak berbuka lah. Kalau tengok pada bot tu mungkin dia ada buat perniagaan untuk island hopping ke untuk rekreasi lah kan. Kes disiasat mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952 kerana penyalahgunaan ketum termasuk mengimport, menjual dan memproses dan lain-lain berkaitan bahan itu. Dalam perkembangan lain, 4 lelaki etnik Rohingya dipercayai dalang menyelundup masuk pendatang asing tanpa izin parti ditahan. Suspek berusia 24 hingga 53 tahun ditahan di sekitar kota Sarang Semut, Pendang dan Simpang 4 di Kedah Ahad lalu. Setakat ini kalau kita tengok daripada unsur-unsur pembahagian ataupun macam mana kita nak cakap transaksi. Mereka warga Rohingya ni mereka tak ada akaun bank. So diorang menggunakan akaun bank warga tempatan. Siasatan awam mendapati setiap parti Rohingya yang dibawa masuk ke negara ini perlu membayar sekurang-kurangnya RM15,000 setiap seorang. Suspek dipercayai aktif beroperasi di Kedah, Pulau Pinang dan Johor. Mereka kini diremand selama 14 hari untuk membantu siasatan. Rangkaian sindiket penyeludupan itu dijejaki pihak berkuasa sejak April. Operasi itu susulan cubaan menyeludup masuk 202 etnik Rohingya di Langkawi 5 April lalu. Polis menahan seorang lelaki yang disyaki aktif melakukan jenayah samun di Dataran Mentari, Petaling Jaya, Selangor. Suspek berusia 26 tahun itu ditahan dalam serbuan di sebuah bangunan di Jalan Kemajuan. Dalam serbuan itu, polis merampas sebuah motosikal, gunting dan topeng muka yang digunakan untuk menjalankan modus operandinya. Turut dirampas hasil samun sebuah beg tangan wanita yang berisi wang tunai. Hasil pemeriksaan mendapati dia mempunyai rekod jenayah lampau. Suspek telah didakwa di bawah Seksyen 392, Palang 397 Kanun Keseksaan kerana samun. Siasatan lanjut masih dijalankan bagi melihat penglibatan suspek dalam kes samun lain di sekitar Petaling Jaya. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Segmen antarabangsa, 13 negara masih bebas daripada pandemik COVID-19. Negara itu adalah Korea Utara, Turkmenistan, Lesotho, Solomon Island, Vanuatu, Samoa dan Kiribati, Micronesia, Tonga, Marshall Island, Palu, Tuvalu dan Nauru. Majoriti negara ini adalah kepulauan kecil di tengah lautan dan ada yang masih dalam naungan dan jajahan Britain, Amerika Syarikat, Perancis dan Australia. Sejak penularan COVID-19, banyak pihak mempertikaikan ketiadaan laporan jangkitan virus itu di Korea Utara. Bagaimanapun ia dikatakan disebabkan oleh status negara itu yang menjadi negara paling terasing di dunia. Selain itu, Turkmenistan pula menjadi negara yang paling sukar dilawati dan menutup pintu kepada negara luar. Kes positif COVID-19 seluruh dunia terus meningkat dengan jumlah kumulatif kini melebihi 3.6 juta orang bertambahan lebih 80,000 kes. Data Johns Hopkins University menunjukkan 9 negara kini mempunyai kes jangkitan melebihi 100,000 kes. Amerika Syarikat, negara yang mempunyai angka jangkitan melebihi 1 juta dengan jumlah kumulatif kes positif 1.19 juta. Spanyol dan Itali masing-masing melepasi angka 200,000 kes jangkitan dengan kumulatif kes masing-masing 218,000 dan 213,000 kes. Manakala United Kingdom dan Perancis menjadi negara keempat dan kelima mempunyai kes jangkitan antara tertinggi dengan 196,000 dan 169,000 kes. Jerman pula mencatatkan negara ke-6 tertinggi merekodkan kes positif dengan 166,000. Rusia kini negara ke-7 tertinggi mengatasi Turki selepas merekodkan peningkatan mendadak dengan 155,000 kes. Sementara Turki dan Brazil masing-masing merekodkan kes positif 129,000 dan 110,000 kes.
Sekurang-kurangnya 14 pejuang Syria terkorban dalam serangan ke atas kawasan dikuasai militan disokong Iran dan sekutunya di timur negara itu. Setakat ini tiada maklumat pihak yang bertanggungjawab dalam serangan berhampiran bandar Mayadin itu. Serangan berlaku hanya beberapa minit selepas pasukan pertahanan udara Syria meminta serangan Israel di utara negara itu. Ketua Badan Pemerhati Hak Asasi Manusia Syria, Rami Abdul Rahman berkata, Israel berkemungkinan memulakan operasi yang mengorbankan pejuang warga Iraq dan Iran. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dalam laporan sukan, proposal Kementerian Belia dan Sukan KBS untuk menyatukan atlet di bawah program Road to Tokyo RTT di bawah program latihan berpusat khas selepas sambutan Aidilfitri nyata disambut positif Persatuan Sukan Kebangsaan dan atlet terlibat memandangkan ia acara paling efektif untuk melakukan pemantauan menyeluruh terhadap kesihatan, keselamatan dan langkah pencegahan wabak. Namun apa yang lebih penting, usaha untuk kembali ke gelanggang bagi menjalani latihan berintensiti tinggi kembali tercapai sekalipun terpaksa melalui prosedur yang cukup ketat kelak. Persatuan Badminton Malaysia BAM menjelaskan apa sahaja langkah yang memungkinkan atlet ke gelanggang latihan tanpa mengabaikan aspek keselamatan amat dialu-alukan ketika ini. Sekiranya mendapat kebenaran daripada kerajaan nanti, BAM percaya semua persatuan tidak akan mengambil mudah kebenaran berkenaan dan akan mematuhi SOP sebaik-baiknya. Untuk persediaan ke Tokyo 2021, BAM mensasarkan seramai 8 hingga 12 pemain mampu membawa cabaran negara dan pemain memerlukan latihan khas dalam usaha untuk layak. Di antaranya adalah kita nak menghaskanlah bilangan pemain di dalam dewan latihan. Okey, itu satu. Dua, mereka kena pastikan penjarakan sosial dan juga latihan bukan seperti dululah. Kita akan buat latihan staggered lah. Maknanya kita mengikut kategori, bukan semua berlatih pada masa yang sama. Sementara itu, Kesatuan Renang Amatur Malaysia ASOM bukan sahaja bersetuju dengan saranan latihan berpusat, malah sebaiknya kebenaran buat atlet turun ke kolam renang dapat diberikan secepat mungkin. Pastinya tidak mengabaikan aspek keselamatan, ASOM punya alasan tersendiri atas permintaan mereka ini. Swimming is an individual sport, it's no body contact. Even for diving, it's one diver per springboard and only one diver to dive at one time from the platform. So again, it's an individual sport. Come to think of it, our aquatic centre is not an indoor stadium. It is partially semi-covered. Sekian dulu paparan Buletin Pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP, email kami ke news@tv3.com.my. Saya Fatin Hamid Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.